Hai, Assalamualaikum. Selamat kembali ke channel Zulaikha Roslan. Saya Zulaikha dan sekarang masa untuk kita santai bersama secawan kopi sambil mendengar cerita. Okay, first of all, terima kasih untuk 400 subscribers. Sekarang boleh kita road to 500 subscriber. Kepada yang dah subscribe, terima kasih banyak-banyak saya ucapkan sebab sudi subscribe dan sudi kembali setiap kali saya update video. Kepada yang belum subscribe tapi dah terklik video ni, apa kata kalau anda tekan button subscribe laju-laju dan aktifkan notifikasi loceng sebab saya ada banyak lagi perkongsian menarik nak ceritakan kepada anda. Dan untuk perkongsian kali ni, saya ada 3 buah kisah mengenai gangguan yang berlaku di pejabat. Dan tanpa membuang masa, jom kita teruskan. Untuk kisah mengenai gangguan di pejabat ni sebenarnya berlaku kepada seorang gadis lah bernama Ariana. Saya panggil dia Ari. Okey. Ariana ni dia kerja dekat company ni dah lama. Masa awal-awal company ni baru nak naik dulu, dia kata memang tak ramai staff pada masa, which is 5 orang saja termasuk Ari. Dan mereka menyewa di satu office lot di sebuah bangunan lah. So office lot dia ni di aras 13, dan kalau dekat aras 13 tu, selepas je daripada lift, kiri dan kanan adalah 2 office yang berbeza. Jadi dekat satu aras tu akan ada 2 buah office lah. So Ariana adalah jenis orang yang memang datang awal sebab dia tinggal agak jauh kan. Jadi husband dia kena hantar dia pergi office dulu, baru husband dia boleh pusing balik ke office dia. So memang dah biasa sangat lah kalau Ariana ni datang awal, buka pintu ke apa kan. And at that time 5 orang staff tadi tu pun semua ada kunci. Jadi siapa je yang awal, diorang boleh buka pintu. Kalau Ariana tak ada pun, ada orang lain boleh buka pintu lah. So pagi tu macam biasa Ariana datang kan. And masa dia sampai, dia masuklah office. Masa dia dah masuk dekat office ni, dia tertengok dekat arah satu bilik executive HR. Okay, and dia nampak dia punya klik dah sampai, which is Michelle dah sampai masa tu. Dia pun jerit lah daripada jauh, "Hai Michelle, morning." Dia sebut macam tu lah, "Morning Michelle, how are you sampai Moy?" Dia jerit macam tu. But Michelle ni tak bagi sebarang respon pun dekat dia. Michelle ni macam tengah busy, dia teruskan buat kerja dia. And dalam hati si Ari ni masa ni, Michelle ni kalau datang awal mesti dia ada benda urgent yang dia kena settlekan. Dan biasa sangat lah kalau dia tu tak jawab orang punya panggilan, sebab dia tu memang jenis yang bad mood sikit lah, Ari fikir lah. So Ari pun settle down, dia pergi pantry, dia buat air, lepas tu dia duduk dekat meja dia sambil nak breakfast tu dia layan YouTube, cerita dekat YouTube kan. So this time Ari ni punya tempat memang dekat belah depan tau. So siapa je yang baru masuk daripada pintu masuk tu memang Ari akan nampak. Okay, so dah tengah dia breakfast tu, tiba-tiba pintu, dengar macam pintu dibuka. So bila pintu dibuka, dia pun ngintai lah, dan dia tengok yang baru sampai tu adalah Michelle. Okay, masa ni dia dah macam, "Michelle?" Lepas tu dia terus tanya dekat Michelle ni, "Michelle, bila you keluar?" Dia cakap macam tu tau. Lepas tu Michelle ni pun respon kat dia, "Apa you ni Moy, I baru je sampai ah." Dia kata macam tu. And masa ni sebenarnya Ari ni dah macam Okay. And Michelle tanya dia, "Kenapa Moy, you nampak I dah sampai ke tadi?" But because of diorang ni kan tak ramai kan, Ari ni pun teruslah cakap dekat dia, "Tadi I nampak, masa I sampai nampak you dah ada dalam bilik tau. I tegur you tak balas pun." And masa ni Michelle terus cakap, "Ayah Moy, you nampak benda bukan-bukan, you cerita dekat I buat apa? Tengok sekarang I mau masuk bilik I pun I takut." Dalam hati Ari ni apa tau, dia ni tadi dia yang tanya, bila aku cakap dia marah pula. Ari fikir macam tu. And masa ni sebenarnya barulah Ari teringat, dia kan orang pertama yang sampai tadi. Masa dia masuk pintu, memang kunci dia yang buka. Jadi kalau dia yang buka kunci, takkan Michelle boleh ada kat dalam kan? Takkan Michelle dah sampai, Michelle nak kunci pintu balik, betul tak? So dia kata itu first thing yang dia nampak sewaktu dia mula bekerja dekat company ni dulu. And dia tak pasti siapa yang dia nampak pada masa tu. Okay, so yang cerita yang dia nampak Michelle tu, mulalah staff-staff lain dengar kan, sampailah ke telinga makcik cleaner tau. Makcik cleaner office ni, pejabat ni memang diorang ada cleaner yang bertugas kan. So kalau let's say ada office lot tu memerlukan khidmat cleaner tu, diorang boleh panggil lah untuk bersihkan bahagian-bahagian tertentu lah. Okay, so yang Ari nampak penampakan ni sampailah ke telinga makcik cleaner tau. Lepas tu makcik cleaner tu cakap dekat dia, "Alah
Cik, biasa je kalau nampak benda-benda macam tu. Kat sini memang dah biasa sangat dah orang kata kalau nampak-nampak macam tu. So maknanya bangunan tu memang ada benda yang macam something yang agak scary lah sebenarnya. Okay, next story. Okay, hari ni one day, ni bukan hari yang sama berlaku, ni hari yang berbeza-beza tau. Okay, one day, hari ni dia dah sampai awal, dia dah settle down semua kan, dia buat kerja. And masa tu dia memang agak busy, but then suddenly dia tak sengaja tertumpahkan air tau kat meja dia, in which merebak sampai ke bawah, jatuh sampai ke bawah lah. So at this time dia memang kena pergi cari makcik cleaner, nak minta pinjam mop. Niat dia nak pinjam mop lah, bukan nak suruh makcik cleaner mop kan. So dia pun keluar lah. And masa dia keluar, dia nampak lah makcik cleaner jalan sambil tolak troli yang kebersihan tu, troli yang orang bawa untuk bersih-bersih tu. Sambil jalan nak menuju ke arah store ni lah. Dia macam ni dekat arah 13 tu, toilet dia memang dekat luar. So kalau diorang nak pergi toilet, diorang kena keluar kan, lift. Lepas tu toilet dekat luar. So dekat area toilet tu akan ada satu pintu kecil in which store. Okay, yang arah toilet tu pula dia berbeza dia jauh sikit daripada office hari ni. Okay, office hari ni office hari ni belah kanan. Toilet tu dia akan berada berdekatan dengan office yang belah kiri. Manakala di belah kanan ni akan dekat dengan surau. Macam tu lah. So dia every aras pun dia macam tu. Okay, so masa ni dia nampak makcik cleaner tu baru belok ke arah toilet, macam seolah-olah nak pergi letak troli tu kan, macam menuju ke arah store lah. So dia pun panggil lah makcik tu beberapa kali, Kak macam tu. Akak tu tak bagi respon tau. Akak tu memang tak bagi respon sama sekali. And Ari macam ni dia dah fikir, aduh akak ni asyik sumbat telinga je. Sebab memang selalu pun akak cleaner tu sumbat telinga dengar cerita kan. So memang kadang-kadang tu kalau orang panggil memang tak dengar kan. So dia pun kejar lah kakak tu sambil dia jerit, Kak. Dah kejar, dia tengok akak tu dah masuk dalam bilik store kan. Pintu dah tertutup kan. So dia pun macam terpaksa lah dia jalan pergi kat bilik store juga. Bila dia dah sampai dekat bilik store ni, dia buka pintu. And sambil dia buka pintu, dia terus membebel tau, Akak ni saya panggil akak banyak kali, akak tak jauh. And bila dia angkat muka dia tengok, bila pintu tu dah terbuka habis, okay, pintu tu dah terbuka habis, dia tengok dalam bilik tu gelap. Tak ada orang pun dalam bilik tu. Okay, tak ada cleaner ke. Troli tu ada, tapi cleaner ke apa tak ada. Okay. So masa ni dia dah macam tadi aku rasa macam aku nampak dia dah terkejut tau. Dia macam dah terkesima masa tu. Dia macam terdiam tau depan store tu sambil dia pegang pintu lagi masa tu. And masa ni barulah dia dengar someone tegur dia, Cik, nak cari apa tu? Lepas tu baru dia perasan yang ada akak cleaner tu dekat sebelah dia kan. Lepas tu cakap, saya nak ambil mop. Nak ambil mop ke? Jap saya ambilkan. Kenapa, ada air tumpah ke apa? Tak apa, saya boleh mop sendiri, saya nak pinjam mop je dulu. But then again dia kata memang dia nampak dengan jelas akak cleaner tu masuk ke dalam bilik store tu tau. So dia kata macam bila dia buka, and sambil dia buka dia bebel tu, dia memang terkejut. And bila dia tengok bilik tu sebenarnya gelap, memang tak ada orang sama sekali tau. Okay, next, pengalaman dia yang ketiga masa dia kerja dekat office tu. Ari ni dia bukan tipikal orang yang akan pulang lewat. Okay, biasanya diorang ni dekat office ni sharp pukul 6 diorang akan cabut semua orang lah. But that day Ari ni terpaksa pulang lewat sebab dia ada satu kerja urgent dia kena settlekan. Sebab dia nak cuti panjang tau, dia nak pergi holiday masa tu. Esok dia nak pergi holiday, jadi kerja tu dia kena settlekan hari ni juga. By hook or by crook dia kena settle juga. So pukul 6 semua orang dah balik macam biasa. Hari ni duduklah dekat meja dia, duduk siapkan lagi benda-benda tu kan. Dan bila kerja dia dah siap, jam dah pukul 7 suku. Baru dia realise sekejap, alamak ada 7 suku. And masa ni pun memang dia dah bagi tahu husband dia yang dia lambat lah. So husband dia tunggu nak ambil dia je kan. So bila dia tengok jam dah pukul 7 suku, dia pun terus cepat-cepat beres kerja, rapikan meja semua, dia nak balik lah. And masa ni dia dah close pintu semua, lampu dia dah matikan, dia tutup office dia macam biasa. So dia pun tekan lift. And masa dia tekan lift, dia dengar bunyi ketak-ketuk, orang berjalan tau. Macam orang keluar daripada arah tandas tu, lorong tandas tu, dan berdiri dekat belakang dia macam seolah-olah nak masuk ke dalam lift jugalah. But this time si Ari ni memang tak tengok sebab dia tengah leka layan drama tau dekat dia punya handphone tu. Dia kata masa tu dia memang tengah layan drama Korea tau.
Dia buka handphone dia sambil tengok drama tu, dia sumbat telinga dia. But sebelah lagi dia tak sumbat, so sebelah lagi tu dia boleh dengar lah benda-benda kan. So dia dengar bunyi ketak-ketuk macam bunyi kasut tinggi perempuan jalan. So bila dia dengar macam tu, dia dah rasa lega hati. Oh, ada orang lagi. Okey lah, Alhamdulillah ada peneman. So dia pun masuk lift. Bila pintu lift terbuka, dia pun masuk. Masa dia masuk ni memang dia duduk dekat arah memang dia duduk dekat belah depan button-button tu. And memang dia masih lagi sibuk fokus on dia punya phone, nak tengok drama punya pasal. And masa ni dia dah tekan G, but then suddenly orang yang belakang dia cakap dekat dia, aras 8. Dia sebut macam tu tau, aras 8. So dia pun tekanlah aras 8 tanpa berfikir panjang. Okay, dia tak ada pun nak tanya ke apa, dia terus tangan dia terus cap macam tu je, tekan aras 8. Okay, so lift pun turun daripada tingkat 13 sampailah ke aras 8. Bila dah sampai ke aras 8, Ari ni masih lagi tunduk main handphone dia. And then dia nak tunggulah orang yang dekat belakang dia ni keluar. Tapi dia tak dengar pun bunyi orang berjalan ke apa. Lama juga dia tunggu. Dia sambil tu dia tekan button buka tau. Lepas dia tekan button buka tu, baru nak tekan button close lah. But masa ni dia kata dia tak dengar pun orang keluar. Dan sebab kan tadi bunyi tapak kasut tu kuat kan, so dia pun ngintai lah ke arah belakang nak tengok. Bila dia tengok dekat belakang dia tak ada orang weh. Sebenarnya tak ada orang. And dia angkat muka, dia nak tengok daripada belakang kan. Dia terus turik belakang kan, tengok belakang tak ada orang. Dia terus pusing ke depan. And baru dia realise weh, dia dekat aras 8. Aras 8 tu gelap. And sebenarnya aras 8 tu memang tak ada seorang penyewa pun. Sebab apa tau, aras 8 tu memang tak ada penyewa. And masa tu dia dah ketakutan gila. Korang bayangkan dia tekan pintu lift tu nak tutup. Dia kata time tu lah pintu lift tu nak buat mangai. Pintu lift tu dia tekan tutup, pintu tu baru nak rapat, pintu tu buka balik. Baru nak rapat, dia tutup balik. Dia kata 2-3 kali jugalah dia try nak tutup pintu tu. Sampailah akhir sekali dia baca doa, barulah pintu tu boleh tutup. And dia turun kat bawah G. Okay, so sebenarnya bangunan pejabat dia tu memang ada sejarah lah, in which dulu bangunan pejabat ni telah lama terbengkalai tau. Okay, developer yang lama gulung tikar, bankrupt. So memang lama sangat terbengkalai, sehinggalah ada developer baru yang buy over dan naikkan semula bangunan ni. Even though bangunan ni dah ada penyewa dekat setiap aras, tapi bangunan ni sebenarnya memang macam haunted gila. Sebab makcik cleaner tu memang dia cakap memang biasa sangat dengar kalau nampak penampakan ke apa, memang biasa. So apa pula misteri dengan aras 8 ni kan. Okay, tak tahu kenapa setiap kali owner bangunan ni dia sewakan aras 8 tu kepada penyewa, setiap kali tu juga tak sampai seminggu penyewa akan minta untuk tukar aras tau. Diorang kata macam diorang kena ganggu tau. So banyak kali juga benda tu berlaku. And kadang-kadang tu sampai owner bangunan ni kerugian sebab diorang yang sewa dekat aras 8 tu macam nak lari kan, nak belah kan. Sebelum cukup je nak belah. Kalau ikutkan memang diorang breach contract, tapi sebabkan diorang pun ada diorang punya attorney power sendiri kan. So disebabkan tu owner bangunan tu dia stop sewakan aras 8 tu kepada siapa-siapa sebab dia tak nak ada apa-apa gangguan. So bila hari tu sampai dekat aras 8 tu memang gelap. And dekat lantai aras 8 tu macam bangunan tinggal tau. Dia kata ada kertas bertebaran, padahal tu bukannya office pun tau. Tu kira macam lapangan lah kan. Sebab office kan kiri dan kanan, kena berjalan ke sana bermasuk kan. Tapi dia kata memang bila dia tengok aras 8 tu nampak macam bangunan tinggal. Dia kata memang nampak macam hantu, bangunan hantu, memang nampak macam bangunan tinggal. Okay. Itulah sebenarnya pengalaman yang dialami oleh Ari sewaktu dia bekerja, awal-awal dia bekerja dululah. Sekarang company dia dah growing. Dia kata dah ada ramai staff and diorang dah mula ada bangunan diorang sendiri, office lot diorang sendiri. Sebenarnya banyak lagi dia kata pengalaman-pengalaman, tapi yang 3 ni bagi dia benda yang menyeramkan sebab ni masa dia awal-awal start kerja dulu. Okay, so itu je pengalaman yang dikongsi oleh Ari. Macam biasa, apa je yang berlaku kepada Ari anggaplah sebagai perkongsian cerita, janganlah terlampau taksub. Kebenaran dia tetap milik Yang Maha Esa. Okay, jadi sampai kita jumpa on the next video. Road to 500 subscriber. Thank you so much guys. Bye.